everyone that come here for this seasons, which is forum about the object recognitions. Let me introduce myself. My name is Muhammad Mumuddin bin Zulkifli as a moderator for this forum seasons. Okay, first of all, I would like to thanks for our beloved speaker, which is Muhammad Syafiq bin Talim and Syabah Fikri bin Muhammad Fakhruddin, that accept the invitation to come here for give talk about the object recognitions. After that, I would like to thanks for our sponsor for this forum, which is Blessed by Apex Empire. This is a new product from the Blessed by Apex Empire, Teta Chromals. Okay, after that, as we all know that object recognition have been in our daily life, whether we realize it or not. The question is, what is object recognitions? What is the perfect example for this? What is the comparison between recognition, detection, and identifications? We will see what explanation that our beloved speaker will talk about it. Okay, pertama dan selamanya, terima kasih kepada saudara pengerusi Cik Muhyiddin bin Zulkifli selaku moderator kita pada pagi ini dalam sesi forum perbincangan mengenai DRI atau dikenali sebagai Detection, Recognition dan Identification. Okay, so untuk slot saya akan memberi sedikit penerangan atau memberi kefahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan apa itu recognition atau bahasa Melayunya adalah rekognisi. Okey. Tuan-tuan pernah dengar tak perkataan recognize atau bahasa Melayunya kita panggil sebagai mengenali? Pernah dengar kan? Okey. Recognition atau recognize, bahasa mudahnya kita memahami bahawa kita mengenali bahawa itu adalah orang sebagai contoh, itu adalah kereta sebagai contoh, itu adalah rumah. Contoh apabila kita melihat satu objek atau sesuatu tempat yang kita menghala ke tempat tu, kita akan melihat ada contoh kita dekat lapangan tapi ada beberapa buah bangunan kat situ, and kita boleh recognize atau kita boleh mengenali benda tu adalah rumah. Macam mana kita mengenali benda tu adalah rumah? Sebab kita dah ada data dalam mindset kita yang bila bentuknya macam ada dinding 4 side, 4 penjuru, maka dan ada bumbung, maka itu adalah rumah. Dan bila mana kita melihat orang mempunyai kepala yang bulat, bujur, yang ada 2 biji mata dekat sini, hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki semua, itu adalah orang. Sebab kita dah tahu kriteria itu sebagai objek atau orang tu adalah orang. Okay, so kita berbalik kepada definisi. Itu saya bagi sedikit penerangan daripada pemahaman saya supaya tuan-tuan tidak keliru atau confuse dengan maksud recognition. Okey, kita berbalik kepada definisi rekognisi atau recognition. Bahasa Inggerisnya dikenali sebagai you are able to recognize an object class. Macam yang saya katakan tadi lah, kita boleh recognize atau kita boleh kumpulankan sesuatu objek itu kepada kumpulan yang tertentu. Contoh di hadapan tuan-tuan ada seekor haiwan yang ada telinga, ada bulu, ada ekor, dan sebelah haiwan tersebut ada satu objek yang berwarna hijau yang mempunyai daun yang mempunyai batang. So tuan-tuan dapat membezakan kedua-dua objek tersebut, iaitu dengan menyatakan bahawa yang sebelah kiri yang berbulu itu adalah kucing dan yang sebelah kanan yang mempunyai daun dan dahan atau pokok atau batang itu sebagai pokok. Itu adalah definition rekognisi, di mana tuan-tuan mengaplikasikan penggunaan rekognisi itu dekat dua objek tersebut. Jadi sebagai contoh lagi untuk saya memberi kepada tuan-tuan untuk faham dengan lebih lanjut mengenai rekognisi, sebagai contoh tuan-tuan ada di kawasan tempat parking kereta sebagai contoh. Dekat situ tuan-tuan nampak ada banyak sangat kereta kan, like pelbagai kereta, betul? Macam ada van, ada lori, ada bas, ada kereta, ada motosikal dan sebagainya. Dekat situ tuan-tuan boleh recognize, okay, ini golongan atau kumpulan kereta, ini adalah kumpulan lori, dan ini adalah kumpulan bas dan sebagainya, macam tu. Okay, itu adalah salah satu contoh aplikasi rekognisi dalam kehidupan seharian kita, di mana kita sendiri valuekan benda tu.
Dan seterusnya saya akan memberi kepada speaker atau penyampai kedua saya, iaitu saudara Syabas Fikri, untuk sambung mengenai penerangan tentang identifikasi dan detection. Okey, seterusnya saya serah kepada saudara Syabas Fikri untuk meneruskan perbincangan kita dalam forum ini. Sekian, terima kasih daripada saya. Okey, terima kasih kepada sahabat saya Encik Syafiq atas penerangan yang sangat terperinci mengenai recognition tadi. Jadi, saya akan teruskan sesi perbincangan kita pada hari ini untuk terus menerangkan tentang detection dan identification. Okay, first of all, detection basically means detect. Basically, you detect there is something there. However, we don't know what that something is. There is no information regarding what that is. This is different from recognition, where we know what that something is based on what our friend Shafiq explained earlier. Where basically with recognition, we will know and we will get the information regarding that something. Okay. For identification, however, it is basically you not only recognize the object, basically you can identify and differentiate between the objects. For example, we can use an app basically to detect a fruit, basically. So basically, for an app, when detection, basically it will detect there is something in front of the app. However, we don't know what is it. For recognition, it will recognize that it is a fruit, but we don't know what type of fruit it is. That's where identification comes in. It will detect, it will identify it, what the type of fruit is. For example, rambutan or durian, or it will identify what type of car or what type of vegetables. Basically, it will identify and differentiate between the objects that it recognize. Okay. Untuk itu saja penerangan saya. Saya harap semua fahamlah penerangan saya tadi, walaupun agak pendek. Tapi saya rasa semua boleh berbeza. Nampak perbezaan antara detection, identification dan recognition. Okay. Dia nampak sama, looks the same, sounds the same, but basically they are different. Right. First, detection, basically detect something. Recognition, recognize what that something is. For example, a fruit, a car. Identification, basically differentiate the type or what the object is. For example, the type of fruit, rambutan, durian, the type of car. Okay, so basically that's all for my explanation. So we go back to our moderator, Encik Muhyiddin, to continue with the rest of our conversation. Thank you very much. Okey, seterusnya saya nak memberitahu atau menyampaikan pula perbezaan antara ketiga-tiga perkataan yang kita pelajari hari ini, iaitu detection, recognition dan identification. Okey, saya akan memberi contoh agar tuan-tuan lebih memahami apa itu detection, recognition dan identification dan apakah perbezaan ketiga-tiga benda ini. Okey, so kita mulakan dengan detection. Detection ni seperti mana yang kita sedia maklum, dia adalah hanya sebagai mengesan atau detection, bahasa mudahnya adalah mengesan lah. Dia untuk mengesan sesuatu objek atau kehadiran atau kewujudan sesuatu objek. Sebagai contoh, anda pergi ke pasaraya atau mall yang terdekat. Kalau anda perasan pintu automatik itu, dia bila tuan-tuan dan perempuan ada dekat depan pintu tu, dia secara automatik akan buka. Sebab apa? Sebab dia menggunakan aplikasi detection atau deteksi. Dia dapat mengesan kehadiran tuan-tuan di depan pintu, lalu dia akan membuka seperti mana yang diarahkan lah atau diprogramkan. Itu adalah contoh detection.
Okey, yang kedua, recognition atau rekognisi, yang seperti mana saya dah bagi beberapa contoh dalam slot saya yang sebentar tadi, iaitu tuan-tuan ada dekat parking kereta. Dan dekat parking kereta tu ada pelbagai jenis kenderaan, betul? Dan tuan-tuan dapat recognize atau mengkelaskan objek dekat parking kereta itu dengan mengkategorikan sebagai ada kereta, ada lori, ada bas, ada motosikal dan sebagainya. Itu adalah proses atau penggunaan rekognisi atau recognition. Okey, dan yang ketiga adalah identification atau identifikasi. Identifikasi ni dia more detail atau lebih detail dekat objek tersebut. Sebagai contoh, teknologi yang mengesan manusia, di mana bila dia mengesan manusia lalu di hadapan sensor atau pengesan tu, dia akan display atau menunjukkan info basic seorang user atau manusia itu dengan menunjukkan nama, menunjukkan mungkin suhu, menunjukkan umur. Itu adalah identifikasi. Maksudnya dia menunjukkan data yang lebih detail. Atau contoh lain sebagai kereta, tuan-tuan identifikasikan kereta sebagai kereta yang berjenama Pro 2 sebagai contoh, BMW, Ferrari dan sebagainya. Dan kereta itu tuan-tuan mungkin klasifikasikan dia dengan lebih detail, iaitu mempunyai 4 roda atau mempunyai 6 roda sebagai contoh, atau mempunyai 6 pintu dan sebagainya. Itu adalah identifikasi, dan tuan-tuan mendetailkan benda itu dengan sedetail-detailnya. Itu adalah identifikasi. Okey, sekian saja daripada saya untuk forum pada hari ini. Seterusnya saya serah kembali kepada pengerusi majlis kita, iaitu saudara Muhibbuddin bin Zulkifli. Sekian, terima kasih. Okay everyone, after we hear the explanation from both of the speakers, we conclude this object recognition can give us many benefits in our daily life. We also must make sure that these object recognitions will be always relevant in the future in order to create more and more benefits to our society. Alright everyone, I would like to say thank you very much to our beloved speakers that give crystal clear about explanation on this topic, and to our sponsor Sugar Bombs by Apex Empire that have been sponsored for this forum. I also want to thank for all audience that come here at this forum to know about object recognition. Thank you everyone. I hope that we will meet again in the future.